Selamat pagi, hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 2. Tajuk baru hari ini iaitu bab 9, laju dan pekutan. Subtajuknya adalah 9.1 iaitu laju. Standard pembelajaran untuk bab 9 adalah subtajuknya 9.1 laju. Objektif pembelajaran 9.11 menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. 9.1.2 memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam. 9.1.3 melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk penukaran unit. 9.1.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan laju. Sekarang kita masuk bahagian yang pertama, laju sebagai suatu kadar. Okey, apakah maksudnya? Kita kalau lihatkan di belakang bas ada tulis 90 80 90 km per jam ataupun macam ni 98 had laju 90 km per jam. Apakah maksudnya? Maksudnya laju adalah sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Okey. Jadi sesuatu perkara laju itu kita perlu tahu laju melibatkan jarak dan juga masa. Okey. Jarak adalah maksudnya tidak boleh melebihi 90 kilometer. Okay. Masa adalah pada sesuatu masa, jam. Okay. Dalam 60 minit, 60 saat. Seperti itu. Contoh 1. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Hitung lajunya. Jadi, kamu kena hafal ni. Laju sama dengan jarak bagi masa. Jadi, 100 meter bagi 5 minit mendapati 20 minit meter per minit. Kamu kena tulis macam ini. 20 meter per minit. Okay, jadi, maka Aida berjalan sejauh 20 meter setiap minit. Okay. Contoh 2. Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut muda negara. Semasa latihan acara 100 meter, Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat, manakala Badrul Hisham menamatkan larian dalam masa 10.25 saat. Hitung laju larian Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. Jadi kita kena kira satu per satu. Okey. Mula kita kira laju larian Khairul Hafiz. Okey. Jarak bagi masa. Jaraknya adalah 100 meter bagi 10.8 saat. Jadi jawapan dia akan jadi 9.82 meter per saat. Okey. Laju Badrul pula 100 meter bahagi 10.25 saat. Jadi jawapan dia 9.76 meter per saat. Okay. Yang kedua, laju seragam dan laju tak seragam. Okay. Perhatikan rajam pergerakan guli di bawah. Sebiji guli A dan sebiji guli B digolekkan di atas meja. Okay. Pergerakan guli tersebut digambarkan seperti yang berikut. Okay. Kamu nampak guli A. Perbezaannya adalah 1 saat. Tapi panjang setiap jarak setiap guli berbeza, iaitu 0 ke 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm. Guli B sama, masa dia 1 saat. Okey. Tapi perbezaan jarak dia adalah 2 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm. Contohnya guli B ni macam tak seragam. Okay. Yang ini nampak seragam. Bandingkan jarak yang dilalui oleh guli A dan guli B dalam masa 4 saat. Guli yang manakah mempunyai laju seragam dan guli yang manakah mempunyai laju tak seragam. Okay. Kita boleh mencari jawapan seragam atau tidak seragam melalui lukisan graf. Okay. Lukisan graf jarak dan masa bagi guli A, tengok. Dia lurus sahaja, garis lurus. Maksudnya kalau begini, bentuknya adalah lebih seragam. Okay. Kalau seperti ini, dia ada bengkok, naik ke atas lagi. Itu maksud dia tidak seragam. Jadi guli A bergerak dengan perubahan jarak yang sama. Okay, kamu boleh lihat jarak di antaranya dua jarak. Yang ini dua. Lepas tu ini naik sikit. Okay. Jadi perubahan jarak yang sama, maka guli A bergerak dengan laju seragam.
Oleh itu, laju seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Okay. Guli B bergerak dengan perubahan jarak yang berbeza. Maka guli B bergerak dengan laju tak seragam. Okay, kejap 2, kejap 4, kejap 6, kejap 8 kan. Tapi satu dia punya pergerakan dia tidak sekata. Okay, oleh itu, laju tak seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dalam selang masa yang sama. Okay. Kita lihat lagi contoh. Contoh 3. Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam yang pertama dan 190 km dalam 4 jam berikutnya. 2 jam dulu, lepas tu 4 jam. Adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Jelaskan jawapan anda. Ini nak kira. Kelajuan pada 2 jam yang pertama. Bikilah 170 bagi 2 jam dulu. Bagi dulu dapat jawapan 85 km. Sekarang kita kena cari dalam masa 4 jam. Kelajuan pada jam berikutnya 190 bagi 4. Jadi jawapan dia 47.5 km per jam. Adakah dia sama? Maka kelajuan trailer tersebut adalah tak seragam. Kalau jawapan ini adalah sama, maksudnya seragam. Kalau dia berbeza adalah tak seragam. Contoh 4. Kamu lihat P ni 40 minit 2 saat, Q ke R 70 meter 3.5 saat, R ke S 60 meter 3 saat. Encik Mahesh memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan tiang R. Adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Jelaskan jawapan anda. Kamu kena kira lah. Kelajuan bola dari PQ 40 meter bagi 2 saat dapat 20 meter per saat. Kelajuan bola dari R ke S 60 meter per 30 saat sama dengan 20 meter per saat. Yang ketiga, Q ke R 70 meter per saat bahagi 3.5 saat sama juga 20 meter per saat. Maka kelajuan bola golf itu adalah seragam. Laju purata. Ini ada susah sikit ya, jadi kita perlu fahamkan sesuatu. Pertimbangkan perjalanan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dari Kuala Lumpur ke Butterworth. Kereta api itu akan bergerak dengan laju tak seragam. Dalam situasi sedemikian, laju purata digunakan untuk memberikan suatu gambaran tentang laju kereta api itu. Cara nak cari laju purata, kita mesti cari jumlah jarak dan jumlah masa. Macam tadi, cari laju saja, kita akan gunakan jarak dan masa. Tapi laju purata, kita kena jumlah. Kena dapatkan jumlah dulu, baru kita dapat kira laju purata. Seterusnya, kita tengok contoh. Contoh di sini adalah rumah Amir. Amir bermula dari pukul 9 pagi. Dia nak ke restoran pizza sebanyak 10 km. Kemudian dia sambung lagi dari restoran pizza ke bandar A dan sampai pukul 12.15 tengah hari. Dan jaraknya adalah 25 km. Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan, dia singgah di restoran pizza untuk berehat. Dan makan sebelum dia menyambung perjalanannya semula ke bandar A. Dia sampai di bandar A pada pukul 12.15 tengah hari. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan itu. Sekarang kita cari jumlah jarak. Jumlah jarak adalah 10 km tambah dengan 25 km. Jadi jawapan dia 35 km. Jumlah masa 9 pagi ke 12.15 tengah hari. Jadi kita kena tolak. 12.15 tolak dengan 9 pagi. Jadi jawapan dia 3 jam 15 minit. Sekarang kita kira laju purata sama dengan 35 km bahagi dengan 3.25 jam. Macam mana dapat 25 ni? Kita lihat sini. 1 minit 60 saat kan? Jadi dalam minit kamu 15 per 60. Okey? Per 60. 15 per 60. Jadi 31 tambah ini tukar jadi 0.25 jadikan jadi 3.25. Ini kena hafal Jadi jawapan dia adalah 10.77 km per jam. Sebab asal kita adalah minit. Minit pergi ke jam. 1 minit bersamaan 1 jam bersamaan 60 minit. Jadi itu kena hafal. Contoh seterusnya. Sebuah bas bertolak dari Bandar Puchong pada jam 08.25 dan tiba di Perai pada jam 13.45. Jika jumlah jarak dilaluinya ialah 354 km,
Hitung laju purata bas itu dalam kilometer per jam. Per jam. Okay. Jarak 354 km. Masa, kamu mesti tolak. 13.45 tolak 08.25, 5 jam 20 minit. Ingat, minit ini bila tukar dengan jam, dia akan per 60. Okay, macam tu. Jadi jumlah jarak bagi jumlah masa 354. Jadi jawapan ini kamu kena tukar dulu. 5 jam tambah 20 bagi 60. 5 jam tambah 0.33. Jadi jawapannya 5.33. Jadi 354 bagi 5.33 jam baru dapat 66.42 km per jam. Ini kena hafal tukaran tu. Okay, seterusnya. Had laju kebangsaan di jalan persekutuan ialah 90 km per jam. Nyatakan had kelajuan ini dalam unit. Okay, yang ini pertukaran unit Minit meter per saat. Satu lagi kilometer per minit. Okay. Tadi adalah kilometer per jam. Okay, kilometer ke meter. Ni hafal dia. Kilometer ke meter 1000. Okay. Jam ke saat. Jam ke saat adalah berapa? 90 darab 60 jadi 3600. Macam ni. Jadi 90 km. Jadi 90 km bagi 1 jam. 90 kali 1000 bagi 1 darab 3600 saat. Jadi 90,000 meter bagi 3600 saat. Baru betul jawapannya 25 meter per saat. Macam tu. Okay. Fahamkan satu-satu. Okay. Sekarang ini kilometer per jam tukar kepada kilometer per minit. Jadi ini kilometer per jam. Okay. 90 km tak berubah sebab dia kilometer sama. Jadi kalau jam 1 jam kan 60 minit. Jadi 1 darab 60 minit. Jadi 90 bagi 60 minit 1.5 km per minit. Macam tu. Okay. Tukarkan 120 meter per saat kepada kilometer per minit. So meter ke kilometer adalah bahagilah kan. Ni bahagi 1000. Jadi 120 bagi 1000 kilometer. Kalau saat ke minit sama juga bahagi 60 minit. Jadi 0.12 km bahagi 0.017 minit. Jadi jawapannya 7.06 km per minit. Okay. Kamu kena hafal yang ini. Okay. Ini sangat penting. Okay. Okay. Contoh 9. Ini dalam bentuk penyelesaian masalah. Kamala telah memenangi pingat emas dalam acara triathlon wanita. Beliau memulakan acara dengan berlari sejauh 110 km, diikuti dengan acara renang sejauh 1500 meter dan diakhiri dengan 40 km acara berbasikal. Dengan masa selama 1 jam 56 minit untuk keseluruhan pertandingan itu, hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi seluruh acara itu. Okay, penyelesaiannya, laju purata sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. Okay, sekarang kita tambah semua dulu. Okay, meter tu ditambahkan semua. 10 km tambah 1500 meter tambah 40 km. Jadi yang ini kamu kena tukar. Okay, iaitu di sini. Okay. Dia akan jadi 1.5 km. Okay, dah sama baru kamu tambah. Jadi dapat jawapan 51.5 km. Okay. Selesai yang ini baru kamu tengok yang bawah. 1 jam 50 minit. Okay, 1 jam 56 minit. Okay, tukar kepada jam. Jadi kat sini. Jadi 1 jam tambah 56 bagi 60 jam. Jam ke jam samalah kan. Jadi tambah saja jadi 1.53 jam. Jadi baru dapat 1.93 jam. Okay. Jadi jawapannya 51.5 km bagi 1.93 jam bersamaan dengan 26.68 km per jam. Okay. Contoh seterusnya. Siti mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur. Bas sekolah yang dinaiki mereka bertolak dari sekolah kosong pada pukul 7 pagi. Dalam perjalanan mereka berhenti di kawasan rehat Ulu Bernam B untuk menikmati sarapan pagi dan rehat. Lepas itu mereka meneruskan perjalanan sehingga di Kuala Lumpur C. Graf menunjukkan pergerakan bas dari sekolah ke Kuala Lumpur. Hitung rata laju dalam kilometer per jam perjalanan itu. Okey, melihat graf ini. Okey. Lihat sini. Mula-mula dari kosong. Pergi naik B. Masa dia adalah 88 km per 2 jam. B dia stay. Stay dia tak bergerak. Dia hanya gerak dalam 1 jam saja. Okay. Lepas tu sambung. B ke C. B ke C adalah 88 km per 3 jam.
sampai 203 kilometer per 5 jam. Okay. Kena faham dia punya tu, bacaan graf tu. Okay. Laju purata, jumlah purata bagi jumlah masa. Jadi kita ambil yang teratas sekali. Iaitu 203 dengan 5 jam. Okay. 203 km bahagi 5 jam. So, dapat jawapan 40.6 jam kilometer per jam. 40.6 km per jam. Boleh faham? Okay, sebab kita dah tengok dalam graf ini dah nampak paling terakhir, kita cari yang terakhir sahaja. Sekarang kita masuk penyelesaian masalah. Khairul Idham Pawi telah mengharumkan nama negara dalam kejuaraan motosikal dunia MotoGP di Grand Prix Jerman apabila menjuari kategori Moto3. Beliau mengambil masa selama 47 minit 8 saat untuk menghabiskan perlumbaan yang berjarak 40.38 km. Hitung laju dalam kilometer per jam motosikal yang ditunggang oleh Khairul Idham Pawi. B. Jika kelajuan pemenang tempat kedua ialah 0.85 km per minit, hitung beza masa antaranya dengan Khairul Idham Pawi. Kita lihat penyelesaian masalahnya. Mula-mula memahami masalah dulu. Jumlah perlumbaan 40.38, masa perlumbaan 47 minit 8 saat. Okay, semua dah ada kat soalan. Okay. Hitung laju motosikal Khairul Idham Pawi dan beza antaranya dengan pemenang tempat kedua. Okay. Secerginya mesti cari masa asal dulu. Jarak bahagi laju. Lepas tu yang B baru cari beza. Okay. Ya. Ini cara kita mengira. Okay. Laju motosikal Khairul Idham Pawi. Okay. Kita cari jarak bagi masa kan. 40.38 km. 47 minit tambah 8 per 60 minit. Sebab tadi kan 47 minit ke saat kan. Dia mesti sama. Okay, kita mesti samakan saat kepada minit. Jadi dah dapat jawapan minit. 40.38 km. 47.13 minit. Jadi 47.38. Okay, sekarang kita tukar kepada jam pula. Sebab jawapan dia mesti berapa kilometer per jam. Jadi tukar lagi bahagi dengan 60. Jadi 40.38 km bahagi 0.78 jam, 79 jam. Jadi dapat jawapan 51.11 km per jam. Kena hati-hati ya, sebab soalan minta kilometer per jam. Jadi kamu kena ubah satu per satu. Okay. Soalan B pula cari beza kan. Okay. Masa motosikal pemenang tempat kedua, jarak bagi laju 40.38 km tadi bahagi dengan 0.85 kilometer per minit. Okay. Kilometer per minit yang tadi. Jadi jawapan dia 47.5 minit. Jadi 47 minit 30 saat. Tadi 47 minit 8 saat. Ini 47 minit 30 saat. Jadi kamu tolaklah. Okay. 47 minit 30 saat. Tolak 47 minit 8 saat. Jadi dapat beza dia 22 saat sahaja. Jadi kesimpulannya, laju ke motosikal Khairul Idham Pawi ialah 51.11 km per jam. Beza masa antara pemenang tempat kedua dengan Khairul Idham Pawi ialah 22 saat. Okey, kita tengok contoh. Encik Tan memandu kereta dengan kereta laju 105 km per jam dari Kuala Lumpur ke Skudai. Perjalanan itu mengambil masa 3 jam 37 minit. Encik Tan mengambil masa 3 per 4 jam. Lebih lama daripada perjalanan pulang dari Skudai ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan pulang Encik Tan. Okey. Pertama, kita tahu dulu purata laju 103 km per jam. Tempoh perjalanan 3 jam 7 minit. Tempoh perjalanan pulang 3 per 4 jam. Hitung laju purata perjalanan pulang Encik Tan. Itu kita punya permasalahan lah. Okay. Cara segi dia. Okay. Cari dulu jarak asal. Okey, laju darab masa. Okay. Apabila kita tahu laju sama dengan jarak bagi masa, jadi kalau kita nak cari jarak, kita mesti darabkan laju darab masa. Laju purata bersamaan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay. Cara melaksanakan strategi, jarak dari Kuala Lumpur ke Skudai. Tadi kan ada kilometer per jam kan? Jadi dia mesti ada masa. Jadi 103 darab dengan 3 jam 7 per 60 jam. Kita mesti tukar kepada jam. Okay, jadi jawapan dia 103
darab 3.12 jam. Jadi jawapan dia 321.36 kilometer. Tak perlu cari jam lagi sebab jam dah potong. Okay. Sebab kita mau cari jarak. Jarak hanyalah kilometer. Okay. Jadi 321.36 kilometer. Okay. Sekarang kita cari laju purata. Laju purata semasa Encik Tan pulang 321.36 kilometer. Sama juga nilai dia 3 jam tambah dengan 7 tambah 45. 45 ni maksud dia datang dia jadi 3/4 jam tadi. Tukar kepada minit. Maksudnya 3/4 darab 60 minit. Dapat 45 minit. Okey. Kat sini tak tunjuk. Okay, cikgu bagi tahulah 45 minit. Bahagi dengan 60 sebab dia minta dalam jam. Okey. Jadi kita bahagikan 321.36 km. 3 jam tambah 0.87 jam. Jadi 321.36 km bahagi 3.87 jam. Jadi jawapan dia 83.04 km per jam. Okey. Kena faham soalan dia satu-satu. Apa yang dia nak, pertukaran tu kena hafal. Okey. Sampailah jawapan di akhir dia kena betul. Okey. Unit dia kena betul. Kalau pertukaran asal tu dah salah, jadi jawapan kamu terakhir pun akan salah. Okey. Okey, membuat kesimpulan, laju purata perjalanan pulang Encik Tan ialah 83.04 km per jam. Okey. Terima kasih sudi tonton video ini. Jangan lupa subscribe cikgu punya channel. Bye-bye.